Hari kematian. Orang dua sakit nazak. Kebanyakan kita nazak. Ahli keluarga pun balik ramai. Balik bukan untuk baca Quran, bukan untuk zikir, bukan untuk bagi semangat. Balik pakat buat kerja masing-masing. Yang bersembang, yang isap rokok, yang minggim, yang WhatsApp. Yang riuh masak di dapur, Patutnya bila ahli keluarga tu sakit, yang lain datang baca Quran dengan tenang. Anaknya, cucunya, anak saudaranya keliling baca. Sebab tu untung kalau ramai anak soleh. Sebab anak soleh ni bila dia sebut subhanallah, bila dia puji Allah, dia zikir, pahala itu juga akan dikongsikan ke dalam akaun ibu dan ayah dia tanpa tangguh-tangguh. Instant transfer. Terus masuk. Dia tak ada selepas 3 hari, lepas 18 jam. Anak soleh. Anak soleh kalau 8.30 dia angkat tangan, Rabbighfirli dzunubi wali walidayya, 8.30 itu jugalah terang benderang barzakh ayahnya dan ibunya. Dia tak ada tangguh-tangguh. Maka ramaikan anak soleh. Dan anak yang soleh pula, mulut dia tuan-tuan, mulut anak yang soleh setiap jam dia akan sebut dan terlintas di hati dia, Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap jam. Satu orang bila dia nazak, dia pun tak tahu hari apa, jam berapa, minit ke berapa, saat ke berapa. Ada orang sakit 7 tahun sakit baru mati. Semua anak dah jadi anak deraka dah. 7 tahun makan kena suap, minum perlu ditukar oleh anak-anak dengan pampers. Semua anak dah jadi anak deraka dah. Itu ujian Allah kepada keluarga tu. Tapi tak ramai anak-anak yang mampu untuk memakaikan pampers ayah dan mak hak 7 tahun 6 tahun tadi. Ini contoh ni yang kita tengok ni dengan mata. Lawan tolak, bertengkar adik-beradik. Rumah kamu pula, aku dah 6 tahun dah. Rumah kamu pula 4 bulan dah di rumah aku. Mak yang lumpuh dengar, mengeleh air mata. Subhanallah. Sebab tu ibu dan ayah yang soleh, dia berdoa apa? Saya pernah dengar. Ibu dan ayah yang soleh, salah satu doa mereka, dia kata, Ya Allah, sekiranya kau matikanlah dengan cara yang mudah, yang aku tidak menyusahkan sesiapa pun di keliling aku. Sebab dia tahu kalau Allah uji dia sakit yang melantar, tak boleh gerak, itu bermaksud ujian besar kepada anak-anak dia. Untuk menjadi anak yang taat dan soleh, yang akan dilimpahkan oleh Allah kebahagiaan dan rezeki yang melimpah kalau dia berkhidmat, ataupun dia akan jadi anak yang derhaka, yang setiap hari dilaknat oleh Allah dan seluruh makhluk. Dua ya. Ibu solehah dia doa, dia kata, Ya Allah, kalau matikan aku, janganlah susahkan siapa pun di keliling aku. Senang aja mati. Sakit pun tak ada sakit apa teruk-teruk, meninggal. Kalau satu orang itu mati ketika dia baca Quran, tuan-tuan sekalian, maka ketahuilah Allah yang pilih untuk dia mati ketika baca Quran.
Cara kematian tak boleh dipilih oleh sesiapa pun orang itu. Banyak mana pun ilmu dia, berapa juzuk Quran pun yang dia hafal, berapa kaya pun duit yang dia ada, berapa masyhur pun dia di dunia, dan setinggi apa pun jawatan yang dia pegang, dia tak boleh pilih cara dan keadaan mati dia. Kalau dia mati dalam keadaan sujud kepada Allah, ketahuilah Allah yang pilih untuk dia mati waktu dia sujud itu. Saya suka sebut kisah ni, tapi malam ni saya tak sebut, sebab masa tak panjang. Satu orang yang mati, saya belum pernah melihat sesiapa pun yang boleh menandingi makcik tu, yang mati dalam keadaan sujud kepada Allah pada malam Jumaat pada bulan Ramadan selepas berbuka puasa. Tunjuk seorang kat saya, dan dia jiran saya. Sifat dia yang paling penting, dia tak pernah menyakitkan hati orang. Hati cukup penting. Hak orang, sakit hati orang, maruah orang, tipu orang, jangan. Saya tidur dengan mendengar bacaan Quran, saya bangun subuh dengan mendengar bacaan Quran beliau. Mati bulan Ramadan, malam Jumaat dalam sujud. Tuan-tuan nak beli cara tu? Tak boleh beli. Allah anugerahkan. Dan sesiapa yang mati dalam keadaan mabuk, naik kereta, aksiden, mati, mabuk, Nabi sebut dia bangun di mahsyar dalam keadaan botol arak masih disendeng di bahunya, berjalan ke mahsyar dalam keadaan mabuk, terhuyung hayang ke kanan dan ke kiri. Kerana tiap-tiap orang mati dengan cara dia hidup dan dibangkitkan oleh Allah dengan cara kematiannya. Subhanallah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dengan cara husnul khatimah. Tentang yang paling penting sekali, ending mati. Nabi sebut dalam satu hadis sahih, ada orang dia hidup, ending dia dengan amalan ahli neraka, dia mati su'ul khatimah. Ending penting. Tempoh hidup pun penting. Ni hak kita hidup ni nak isi dengan apa, itu penting. Tetapi yang paling penting khatimah itu. Yang khatimah itu yang paling utama. Mohon dengan Allah sungguh-sungguh, bukan melawak tuan. Mohon dengan sungguh-sungguh. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Seorang wanita ahli ibadat kurung kucing sampai mati, masuk neraka perempuan tu. Seorang lelaki bunuh 100 orang, hadis sahih. Seorang lelaki bunuh 100 orang. Angka 100 tu tuan-tuan bukan kiasan. Dia bunuh 100 orang. Bulan ni bunuh, lepas 6 bulan bunuh orang, tahun depan bunuh orang. Bunuh tuan-tuan, bukan jentik telinga. Bunuh. Bertaubat kepada Allah. Tengok. Lelaki ni bertaubat kepada Allah. Taubat dia diterima, mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab tu tuan-tuan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Satu orang yang nazak bila sampai masa dia. Ni dengar elok-elok ni, yang